Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan DPM 5B. Nama saya Nur Hazwani binti Zulkifli. Nama saya Syaifah Najwa Shazrin binti Nur Hajah. Nama saya Nur Najibah binti Jami Asmara. Nama saya Nur Ajira Aisyah binti Marhalim. Dan nama saya Ain Suraya binti Nordin. Okey, hari ini kami akan kami akan membincangkan tentang tajuk Al-Wadi'ah. Sebelum tu saya nak tanya, apa khabar rakan-rakan saya yang berada di rumah? Alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Okay. Najibah Semua sihat ke? Ya, apa dia tu? Najibah sihat ke? Alhamdulillah sihat. Lama ya duduk di rumah? Ya. Okey. Kita akan melanjutkan perbincangan kita ni. Saya akan serahkan kepada Saudari Hazwani untuk membaca tentang definisi Al-Wadi'ah. Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membentangkan tentang definisi Al-Wadi'ah. Al-Wadi'ah ni dari segi bahasa ialah simpanan. Dari segi istilah pula, ianya merupakan kontrak di antara satu pihak yang memiliki barang dengan pihak yang diamanahkan untuk berjanji menyimpan barang dengan tujuan untuk dijamin keselamatannya dari kecurian, kerosakan, kehilangan dan seumpama dengannya. Okey. Dalam konteks muamalat pula, wadi'ah atau simpanan ni adalah konsep perbankan Islam yang hampir sama dengan konsep akaun simpanan dalam perbankan konvensional. Dalam konsep wadi'ah ni, bank dianggap sebagai penjaga dan pemegang amanah dana. Okay, saya akan menerangkan tentang hikmah Al-Wadi'ah ni. Antaranya adalah memberikan kemudahan kepada seseorang itu untuk menyimpan dan mengamanahkan hartanya sekiranya keadaan memerlukan adanya penjaga bagi harta yang ditinggalkan. Yang kedua adalah Al-Wadi'ah dapat menjamin keselamatan harta seseorang daripada kemungkinan terdedah kepada kerosakan, kehilangan dan sebagainya. Okey, dari segi akhlak pula, Al-Wadi'ah ni dapat melatih, mendidik dan membentuk sifat-sifat baik dan terpuji kepada penyimpan, penerima simpanan seperti sifat cermat, amanah, tanggungjawab dan sebagainya. Okey, dalam muamalat Al-Wadi'ah ni dapat memberikan kesan kebaikan dari segi ekonomi, iaitu dapat merangsangkan lagi pertubuhan lebih banyak tabung-tabung amanah atau dana yang khas untuk menyimpan dan mengumpul wang atau modal sebagai pelaburan besar-besaran. Okey, Al-Wadi'ah ni ada dua. Satu amanah, satu dhamanah. Okey, apa amanah? Bank tidak bertanggungjawab sekiranya berlaku kehilangan dan kerosakan pada harta benda simpanan selama perkara berkenaan bukan dikarenakan oleh kesilapan bank dalam memelihara harta benda berkenaan. Kalau dhamanah pula, bank boleh memanfaatkan harta benda simpanan dengan keizinan pendeposit dan untuk memulangkan harta benda simpanan sepenuhnya bila-bila masa sekiranya pendeposit tu nak benda tu. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada Sharifah Shazrin. Okey, saya akan membincangkan atau menerangkan sedikit hadis dan dalil yang berkaitan dengan tajuk kita iaitu Al-Wadi'ah. Okey. Seperti semua orang tahu kan, Al-Wadi'ah ni ialah simpanan ataupun amanah. Okey, antara dalil yang berkaitan dengan tajuk kita ialah di dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang membawa maksud Allah berfirman, akan tetapi jika sebahagian kamu mempercayai sebahagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Maksudnya di sini penerangan ayat tersebut
Maksudnya ayat ini bukanlah menghadkan pegangan barangan untuk yang bermusafir saja. Maksudnya orang yang berwadiah ni bukannya untuk yang bermusafir saja. Orang yang biasa yang tak bermusafir pun boleh melakukan al-wadiah ni. Okey, selain itu kita orang biasa pun boleh meminta orang yang hendak berhutang itu memberikan kita memegang barang gadaian. Maksudnya contoh antara dua orang ni kan, si pemegang barang gadaian dengan si pelaku al-wadiah. Kita sebagai pemegang barang boleh menyimpan barang tersebut tapi tidak boleh menggunakannya. Tidak boleh menggunakan barang gadaian orang tersebut sebab itu bukan harta kita. Kita boleh menjaganya sahaja. Okey, seterusnya surah An-Nisa ayat 58 yang bermaksud sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu berlaku adil. Okey, maksudnya kat sini ayat ni tegaskan supaya orang yang berkuasa, orang yang mempunyai jawatan, yang pangkat-pangkat tinggi tidak mengambil kesempatan di atas kesempitan hidup seseorang, orang-orang bawahan. Ayat ini melarang untuk orang yang berkuasa melakukan perkara-perkara zalim terhadap orang-orang yang tak ada jawatan, orang-orang yang tidak sehebat mereka lah yang mempunyai jawatan seperti datuk ataupun orang-orang yang ternama, macam tu. Maksudnya jika ada seseorang itu memerlukan bantuan, kita perlu tolong. Weyo. Okey, seterusnya hadis. Saya akan menerangkan tentang hadis. Terdapat pelbagai hadis yang berkaitan dengan tajuk ini, tetapi saya hanya memilih dua hadis, iaitu hadis yang berbunyi tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Maksudnya seperti tadilah, jangan kita menggunakan jawatan kita, nama kita untuk memperlakukan perkara-perkara yang tidak eloklah untuk orang-orang di bawah kita. Hadis tersebut daripada hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Okey, seterusnya daripada Amru bin Syu'ib berkata, sesiapa yang dititipi wadiah maka tidak ada tanggungan ke atasnya. Maksudnya harus diingatkan amanah itu hanyalah amanah untuk menyimpan dan menjaga wadiah itu. Tidak termasuk di dalamnya hak untuk mentasyarufnya. Sebagai seorang amin al-wadi, haram mengkhianati amanah wadiah itu. Maksudnya contohnya sebagai kita, sebagai seorang pemegang barang gadaian tersebut tidak boleh melakukan perkara-perkara yang tidak dibenarkan seperti mencampurkan harta mereka dengan harta kita, menggunakan harta mereka tanpa izin. Contohnya diorang meletakkan barang gadaian seperti haiwan, lembu. Lembu kita boleh gunakan, contoh lembu tu boleh menghasilkan susu, maka kita boleh gunakan susu tersebut. Kalau diorang letak barang gadaian seperti rumah, kita tidak boleh menyewakan rumah tersebut. Kita hanya boleh menjaga rumah tersebut dengan baik sebagai barang amanah. Okey, sekian saja dari saya. Seterusnya. Okey, saya akan menyambung. Saya akan menerangkan tentang hukum dan pandangan para ulama tentang al-wadiah ni lah. Okey, sebenarnya secara umumnya hukum al-wadiah ini adalah harus, tetapi ia boleh berubah mengikut keadaan, iaitu yang pertama wajib. Okey, wajib bagi seseorang yang dalam keadaan tiada orang lain yang lebih layak dan amanah untuk menerima simpanan tersebut kecuali dirinya. Okey, yang kedua sunnah.
Okey, sunnah bagi seseorang yang menerima harta atau barangan yang mempercayai dirinya amanah dan sanggup menjaga barang yang diamanahkan itu dengan baik sekali. Okey, yang ketiga makruh. Okey, makruh bagi seseorang yang dalam keadaan kurang yakin atau ragu-ragu sama ada ia amanah dan bertanggungjawab menjaga harta tersebut. Dan akhir sekali, haram. Okey. Haram bagi seseorang yang tidak yakin atau tidak sanggup menjaga barang wadiah tersebut kerana yakin dirinya tidak amanah dan kalau diterimanya akan membawa kepada kerosakan atau kehilangan. Okey, pada pandangan para ulama pula, prinsip al-wadiah turut diaplikasikan sebagai pelengkap kepada operasi perkhidmatan kad kredit Islam. Secara asasnya, kedua-dua prinsip ini ada disebut oleh kebanyakan ulama-ulama al-Syafi'i. Di antara pernyataan mereka ialah al-wadi'ah adalah sesuatu barangan yang diletakkan pada seseorang supaya dia menjaganya. Dinamakan orang tersebut muda dan orang yang meletakkan barangan tersebut dinamakan mudi. Dan bagi keduanya boleh minta pulang dan memulangkan bila-bila masa, iaitu orang yang memberi simpanan boleh menuntut pulang apa yang telah disimpankan kerana dia adalah pemilik ataupun wakil untuk memberi simpanan barang tersebut, dan bagi penyimpan boleh memulangkan barangan tersebut kerana pekerjaannya adalah satu pertolongan untuk menyimpan barang tersebut sahaja. Okey, seterusnya dan berdasarkan analisis dalam konteks perkhidmatan kad kredit Islam, prinsip al-wadi'ah yang menjadi amalan kini bukanlah berasaskan prinsip al-wadi'ah yang telah dibahaskan oleh kebanyakan ulama al-Syafi'i yang silam. Asal prinsip al-wadi'ah menurut ulama-ulama terdahulu ialah simpanan dan amanah semata-mata. Sebaliknya pada masa kini, simpanan pelanggan tersebut sudah tentu perlu dimanfaatkan untuk memperolehi pulangan keuntungan dan mempunyai nilai yang komersial kerana salah satu daripada matlamat utama penubuhan dan operasi bank ialah untuk mencari keuntungan. Okey, akhir sekali, apabila simpanan tersebut mendapat keizinan dalam kontrak tersebut daripada pelanggan untuk dimanfaatkan, ia tidak lagi dikategorikan dalam kontrak al-wadi'ah tetapi ia termasuk dalam kategori kontrak ijarah iaitu pinjaman atau hutang. Okey, sekian saja daripada saya. Seterusnya, Okey, saya Nur Ajira Aisyah binti Marhalim akan membincangkan tentang rukun dan syarat al-wadi'ah. Menurut ulama ahli fiqh Imam Abu Hanafi, rukun al-wadi'ah hanyalah ijab dan qabul. Namun menurut jumhur ulama, rukun al-wadi'ah terdapat 3, iaitu yang pertama, 2 orang yang melaksanakan akad, iaitu penyerah al-wadi'ah dikenali sebagai al-maudi dan penerima dikenali sebagai al-mauda. Disyaratkan mestilah melantik wakil kerana kontrak simpanan bermaksud mewakilkan sesuatu untuk simpanan dengan kelayakan seperti berakal, baligh, Islam dan orang yang tertahan daripada membelanjakan harta. Tidak layak menjadi penyimpan atau penjaga simpanan bagi kanak-kanak, orang gila, orang yang ditahan daripada membelanjakan harta kerana safih iaitu bodoh. Namun di sisi mazhab Hanafi, baligh bukan syarat sah al-wadi'ah. Sebab jika kanak-kanak mendapat keizinan daripada walinya, sah hukum al-wadi'ahnya. Seterusnya rukun al-wadi'ah yang kedua ialah al-wadi'ah iaitu benda yang dititipkan. Iaitu bukan dari jenis barang yang mudah rosak. Dan barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang wujud. Contohnya wang, emas, tak bolehlah kita nak suruh orang tu simpan benda yang tidak wujud kan. Dan dimiliki oleh orang yang menitipkan dan dapat diserahkan ketika perjanjian berlangsung. Itu yang dimaksudkan sebagai barang itu wujud lah.
Jadi seterusnya jenis barang yang diwadiahkan adalah barang berharga yang disimpan di dalam safety box, contohnya duit dan emas lah. Jadi rukun yang terakhir ialah lafaz iaitu sirah, penawaran iaitu ijab dan penerimaan iaitu qabul. Ada tawaran dan penerimaan terhadap kontrak menjaga sesuatu barang atau harta. Contohnya pemilik berkata, saya simpankan barang ini pada kamu dan penjaga pula berkata, saya terima. Lafaz yang digunakan tidak semestinya secara langsung iaitu lafaz sorih. Lafaz yang tidak langsung iaitu lafaz kinayah disertakan dengan niat dan petunjuk sudah memanai. Dan lafaz ini tidak semestinya diucapkan oleh kedua-dua belah pihak. Sekiranya sebelah pihak saja mengucapkannya, sementara itu satu pihak lagi membuat sesuatu yang menunjukkan persetujuan, ia sudah memadai. Jadi objektif al-wadi'ah ini dapat menjamin keselamatan harta benda yang dimiliki oleh seseorang. Selain itu mewujudkan sifat tolong-menolong di antara manusia dan menanamkan sifat bertanggungjawab dan amanah terhadap hak-hak orang lain. Dan yang terakhir dari saya ialah sedikit hikmah pensyariatan. Yang pertama untuk memberi kemudahan kepada umat Islam, dan yang kedua demi menjaga keselamatan, dan yang terakhir dapat menjauhkan segala kesulitan umat Islam. Jadi saya serahkan kepada rakan saya. Terima kasih Azira. Saya akan sambung tentang aplikasi wadi'ah dalam sistem muamalat semasa. Macam yang kawan saya cakap tadi, wadi'ah terbagi kepada dua. Wadi'ah yad al-amanah dengan wadi'ah yad al-damanah. Okey, aplikasi wadi'ah yad amanah ni kita boleh tengok dalam perbankan syariah yang berupa produk safe deposit box macam yang Azira cakap. Contoh dia seperti duit, emas, dokumen. Dokumen tu macam geran tanah. Lepas tu surat yang berharga. Surat berharga ni macam surat pajak. Benda ni semua kita boleh dapat macam contoh dekat Yapim. Yapim ada sediakan perkhidmatan ni lah. Untuk jaga kita punya duit, emas, dokumen ni semua. Tapi nanti kita kena bayar. Lepas tu aplikasi wadi'ah yad al-damanah ni kita boleh dapat dalam produk gairo ataupun tabungan. Macam contoh deposit akaun semasa dengan deposit akaun simpanan. Yang ni semua ada macam yang dekat bank yang kita selalu masukkan duit. Lepas tu kita nak keluarkan nanti, bila-bila masa kita boleh keluarkan duit tu. Okey, kesimpulannya, aplikasi wadi'ah ni dalam sistem muamalat semasa iaitu dalam perbankan syariah adalah kebanyakannya dalam berbentuk gairo lah. Gairo dan tabungan yang online banking selalu orang cakap. Saving account semua. Dekat sini, bank hanya melibatkan wadi'ah yad al-damanah je. Lepas tu wadi'ah ni, dia memegang konsep win-win situation yang di mana bank kenakan bayaran yang tertentu sebagai upah. Lepas tu pelanggan nanti dapat hibah. So bila kita simpan lama-lama dekat bank, nanti hujung tahun kita akan dapat hibah. Ikut budi bicara bank lah. Berapa keuntungan yang bank dapat, kita akan dapat. Lepas tu, akhir sekali, bank boleh gunakan manfaat macam duit tu untuk kepentingan dia. Dengan syarat bank tu mesti bertanggungjawab lah kalau ada
apa-apa berlaku dekat barang tersebut. Contohnya macam bila kita saving, duit saving kita sebenarnya tak ada pun. Sebab bank nanti dia akan laburkan dekat tempat lain. So bila dia dah labur, bila kita nak pakai duit tu nanti dia baru duit kita tu ada wujud. Macam tu. Itu saja daripada saya untuk aplikasi Wadiah dalam sistem muamalah semasa. Okey, saya rasa itu saja perbincangan kita untuk hari ini. Betul tak semua? Betul. Betul. Okey. Saya nak mengucapkan terima kasihlah semua kerana bagi kerjasama. Meluangkan masa untuk membuat perbincangan ni semua ya. InsyaAllah, terima kasih. Terima kasih. Stay safe. Sama. Okey. Itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.